Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua pelajar tingkatan 4 mahajur sekalian. Okey. So untuk kelas kita pada minggu ini, insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan berkenaan dengan subtopik 4.3 iaitu berkenaan dengan sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Okey. So pada minggu lepas kita telah pun melihat telah membincangkan berkenaan dengan 4.2 iaitu sektor tenaga, di mana pada minggu lepas untuk recap balik kita telah membincangkan apakah yang dimasukkan dengan isu sosio-saintifik, okey, dan apakah isu-isu sosio-saintifik yang terdapat dalam sektor tenaga ini, okey, dan bagaimanakah pengaplikasian teknologi hijau dapat membantu mencegah ataupun mengawal isu-isu tersebut. Okey. Dan hari ini kita akan masuk kepada sektor pengurusan sisa dan air sisa. So, bila kita mention perkataan sisa dan air sisa, so sisa ini dia lebih kepada bahan-bahan buangan yang berpejal, okay, yang fizikal, okay, seperti bahan buangan bahan makanan, okay, ataupun sampah-sampah seperti kertas, tin, kaca dan sebagainya. So itu ialah sisa. Okay, air sisa ini merujuk kepada sisa-sisa air daripada kilang, okay, dalam bentuk bahan kimia, okay, yang dibuang dalam bentuk cair ataupun daripada kita punya kumbahan kita. Okay, itu bagai-bagai air sisa lah. Alright. So the same thing dengan berlakunya, okay, perubahan zaman, okay, peningkatan populasi dunia dan juga perubahan peradaban dunia pada ketika ini, okay, serta berlakunya perubahan gaya hidup dan juga sosial budaya, okay, daripada zaman dulu hingga zaman sekarang banyak betul kita tengok perubahan-perubahan hidup. So bila banyak perubahan-perubahan dalam kita punya kehidupan kita seharian ini, maka banyaklah penghasilan sisa dan juga air sisa yang dihasilkan dalam kehidupan seharian kita. Okey. So antara isu-isu sosio-saintifik yang melibatkan dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa ini, yang pertama kita tengok kepada kumbahan, okey, sisa kimia, okey, serta sampah sarap yang dibuang ke sungai, okey, dan juga laut yang telah mengganggu ekosistem sungai dan lautan serta kawasan berhampiran. Okay, so ini lebih kepada apa? Kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan-kawasan yang berdekatan dengan laut serta kawasan-kawasan kilang. Okay, di mana mereka membuang air sisa dan juga sisa buangan kimia mereka ini dengan mudahnya ke dalam sungai dan juga lautan. Okay, tanpa dirawat terlebih dahulu, itu yang paling bahayalah. Okay. So bila sisa buangan ini dibuang ke lautan dan juga sungai tanpa dirawat terlebih dahulu, maka ianya boleh mengancam ekosistem bagi sungai dan juga lautan tersebut. Okay, so bila kita kata mengganggu ekosistem, maka mungkin populasi spesies-spesies pengeluar seperti plankton, okay, rumpai laut dan juga spesies-spesies ikan yang lain yang menjadi sumber bahan makanan kita juga akan turut hilang. Okay, so itu ialah isu yang pertama. Isu yang kedua kita tengok kepada penjanaan, okay, pengurusan dan penguraian sisa pepejal yang menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau. Okay, dan hal ini juga menyebabkan berlakunya perubahan iklim semasa. Okay, so kita tengok kat sini bila berlakunya penjanaan, okay, kemudian kita terpaksa menguruskan dan menguraikan sisa pepejal ini. Okay, so bila banyak sisa pepejal yang kita hasilkan setiap hari bertantan banyaknya, maka perlulah ada satu kawasan ataupun satu teknologi, okay, atau satu mekanisme untuk membuang ataupun menguraikan sisa buangan tersebut. Okay, contohnya kita tengok pada apa? Incinerator, iaitu pembakar. Alright. So kebanyakan bahan-bahan buangan yang dikumpulkan daripada rumah ke rumah, dihantar ke satu kawasan untuk dikumpulkan, dan bahan buangan tersebut secara mudahnya akan dibakar melalui satu alat dipanggil sebagai incinerator. So bila bahan buangan ini dibakar, maka akan berlakunya pembebasan gas-gas beracun, gas-gas toksik, gas-gas rumah hijau, yang bila mana terlepasnya gas-gas ini akan berada di atmosfera bumi kita, lalu boleh menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau dan juga akhir sekali pemanasan global dan juga perubahan cuaca iklim dunia secara mendadak. Okey, so itu ialah isu yang kedua. Isu yang ketiga pula merujuk kepada apa? Okey, kita tengok kat sini bila kita nak menghasilkan contoh kertas paling mudah. Okey, nak menghasilkan kertas. So daripada mana kita dapatkan sumber asli untuk menghasilkan kertas? Daripada pokok. Okey, so kira-kira hampir 268 juta tan. Okey, ingat 268 juta tan, okay, kertas yang dihasilkan setahun.
setahun bumi menghasilkan hampir 268 juta tan kertas. Okey, bayangkan 268 juta tambah lagi dengan tan, 1 tan dah 1000 kilo. Okey, so berapa banyaknya kertas yang dihasilkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Okey, dan untuk menghasilkan 1 tan sahaja kertas, kita memerlukan sekurang-kurangnya 2 hingga 4 tan batang kayu. 1 tan kertas bersamaan dengan 2 hingga 4 tan batang kayu. Bukannya 2 hingga 4 batang, 2 hingga 4 tan, 2000 hingga 4000 kilogram batang kayu untuk menghasilkan 1000 kilogram apa ni? Kertas. Okey. So ini satu orang kata pembaziran. Okey. Sebab apa? Untuk menghasilkan kertas, kita terpaksa mengorbankan populasi ataupun spesies-spesies pokok-pokok yang sepatutnya berada di bumi ini untuk menghasilkan oksigen untuk kita, tapi sebaliknya dibalak untuk menghasilkan kertas bagi kegunaan manusia. Okay? Dan pada masa sama juga kita tengok, okay, berapa banyak kertas yang kita gunakan sehari-hari. Okay, satu ring A4 tu kita print. Okay, kalau kita salah print, buang. Salah print, buang. Okay. Jarang kita tengok orang menggunakan semula kertas tersebut untuk contil sebagai. Kadang-kadang salah print lah, buang. Bayangkan, antara sumber ataupun bahan sisa buangan yang paling banyak dibuang oleh manusia antaranya ialah kertas. Okay? So ini sisa pekerjaan yang paling banyak dibuang oleh kita, iaitu kertas. Alright, so itu isu yang ketiga. Isu yang keempat pula berkenaan dengan sisa makanan. Okay, sisa makanan yang tidak dilupuskan dengan baik menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Okey, so kita tengok nantilah dalam bulan 4 ni kita ada bulan Ramadan. Okey, bila mana orang akan pergi ke bazar pun dah dibenarkan buka kan untuk bulan Ramadan. Okey, kita tengok berapa banyak orang menjual makanan, orang membeli makanan, dan kita akan tengok juga satu senario di mana makanan-makanan ini akan dibazirkan. Okay, kita tengok makanan bagaimana ini tidak dimakan dengan habis ataupun dijual dengan habis, maka dia akan dilupuskan ataupun dibuang dengan cara yang tidak betul, yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar, terutamanya pencemaran bau. Okay, so inilah antara 4 isu sosio-saintifik yang kita boleh tengok dalam sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Okay, so apakah aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik ini bagi sektor pengurusan sisa dan juga air sisa? Okey, so kita ada alternatif. Okey, kita ada cara bagaimana nak menangani masalah ataupun isu-isu tersebut. Okey, so antara aplikasi teknologi hijau yang boleh kita laksanakan, okey, bagi membantu mengurangkan pembuangan sisa dan juga pengawalan air sisa. Okey, pertama kita boleh melaksanakan kaedah pencegahan dan pengurangan. Okey, contoh kita tengok apa dalam penggunaan kertas tadi, kita boleh meminimumkan penggunaan kertas dengan menggunakan semula kertas-kertas terpakai ataupun menggunakan kertas apabila betul-betul diperlukan sahaja. Okay, so kertas ni kita hanya gunakan apabila betul-betul diperlukan sahaja. So kita kena kawal lah subsidi kertas. Okay, so satu bulan berapa rim untuk bilik ni dan sebagainya. So dengan mengawal had penggunaan kertas, kita mampu untuk mengurangkan penggunaan kertas, lantaran kita boleh menyelamatkan beberapa tan pokok di luar sana. Okey. Dan kalau kita boleh nak gunakan kertas juga, kita boleh gunakan kertas yang telah pun dikitar semula. Okey, selalunya benda warna coklat tu. Okey, itu kalau kertas yang telah pun terpakai atau kertas-kertas yang telah pun dikitar semula. Alright, itu yang pertama. Yang kedua lah, kita boleh menasihatkan pengguna untuk menyediakan makanan untuk isi rumah mengikut keperluan supaya mengelakkan pembaziran makanan. Okay, ini kaedah yang kita paling logik lah. Okay, untuk mengelakkan, untuk mengurangkan sisa buangan bahan-bahan makanan yang tidak dihabiskan, maka daripada rumah kita boleh sediakan makanan kita sendiri mengikut portion yang sesuai dengan kita punya tubuh badan. So kita akan makan accordingly tanpa kita membazirkan sedikit pun makanan tersebut. So bila sikit makanan yang dibazirkan, maka pembuangan sisa bahan buangan makanan ini dapat dikurangkan, lantas pencemaran alam sekitar, terutama pencemaran bau, dapat dikurangkan dengan mendadak. Okey, so itu yang pertama, iaitu pencegahan dan juga pengurangan. Yang kedua, kita tengok kepada pengasingan dan kitar semula. So ini yang paling common lah dalam sektor pengurusan sisa. Okey. Kerajaan telah pun menggalakkan kita buat kitar semula dengan menggunakan kaedah 5R. R pertama ialah refuse, okey. Kedua ialah
apa, kita recycle. Alright. Yang ketiga apa yang kita boleh gunakan? Refuse, recycle, reuse, okay, guna semula, reduce, kurangkan, dan juga recovery. Okay, so kita boleh amalkan 5R ini. Okay, so untuk pengasingan dan kita semula. So sampah-sampah yang kita ada yang dihasilkan oleh rumah kita ini, kita boleh asingkan. Okay, mana satu bahan buangan yang sisa biologi. Okay. Yang kedua, manakah bahan-bahan yang boleh kita semula seperti kertas, plastik, okay, tin, aluminium dan sebagainya. Okay, kita boleh buat pengasingan bagi sampah-sampah tersebut. Okay, dan benda ini telah pun berlaku sejak tahun 2015, dah hampir 6 tahun dah. Okay, pihak kerajaan menggalakkan pengasingan sisa rumah. Okay, dan saya rasa macam kalau kampung saya di Melaka, memang kalau balik rumah, memang setiap minggu tu ada hari tong sampah dia akan, lori sampah, dia akan ambil bahan buangan sisa, sisa buangan bahan makanan lah, sebesar sisa buangan biologi lah. Okey, macam bahan buangan sampah ke, makanan yang lebih, sebagainya semua tu dia akan ambil. Dan ada satu hari tu dia hanya akan ambil bahan buangan yang telah pun diasingkan, yang dikita semula. Okey, dan jika kita tidak mengasingkan bahan buangan tersebut, maka dia tidak akan layan kita, dia akan belah gitu je. Okey, so benda ni telah pun dipraktikkan sejajar dengan konsep apa, teknologi hijau dan juga bumi hijau yang dicanangkan pada hari ini. Okay. So dengan melakukan pengasingan sampah, kita dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula. So kita boleh bantu, okay, pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang lain untuk mengurangkan pembuangan bahan yang boleh dikita semula, di samping mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan sampah. Okay. So jadilah satu habit, rajin-rajinkanlah mengasingkan sampah. So boleh buat kat rumah, boleh sediakan mungkin beberapa tong ke apa semua tu, tong sampah. Okay, tong sampah ni untuk apa, label kat untuk kertas. Okay, ni untuk apa, tin, aluminium dan sebagainya. Ini untuk apa, plastik. Okay, yang satu lagi ni khas untuk pembuangan bahan-bahan sisa buangan biologi, seperti apa ni, lebihan makanan dan sebagainya. Okay, so asingkan, so bila nak melupuskannya sangat mudah. So orang yang apa, lori kita semula dia boleh datang, dia akan ambil saja kita barang kita semula untuk diproses nanti. Dan lori tong sampah yang biasa tu dia akan ambil yang bahan buangan biologi untuk dibuang dalam tempat pelupusan sampah. Okay, kita membantu. Okay, so ini adalah tanggungjawab bersama antara kita dan juga pihak yang dilantik. So kita membantu bersama-sama, okay, bekerjasama untuk memastikan alam sekitar kita ni dapat dipelihara dan juga dipulihara dengan baik. Okay, itu yang kedua, pengasingan dan juga kita semula. Yang ketiga, kita tengok kepada tolak, kurangkan, guna semula, kita semula dan juga pemulihan, iaitu 5R tadi lah, iaitu konsep 5R, iaitu konsep untuk kita digunakan dalam pengurusan sisa buangan kita lah. So kita buat cara kita mengurangkan pembuangan sampah, reduce. Okay, so kita banyak gunakan bahan-bahan terpakai. Okay, kalau macam plastik tu, kita boleh kurangkan penggunaan plastik dengan menggunakan bahan buangan seperti Tupperware dan sebagainya, okay, yang kita boleh guna semula. Okay, so plastik kita boleh kurangkan. So istilah kita tengok dalam tempat polistrin, makanan dan sebagainya semua tu, itu betul plastik juga. So kita boleh gunakan apa, kita punya bekas makanan kita sendiri untuk masukkan makanan. Okay, so tak perlu kita nak membazirkan polistrin dan juga plastik untuk membungkus makanan. So kita mengurangkan penggunaan plastik. Yang kedua ialah kita recycle kita semula. The same thing, kita asingkan sampah tadi dan kita hantar ke kilang-kilang kita semula untuk digunakan kembali lah. Okay, untuk dihasilkan benda baru ataupun benda yang sama. Okay, yang ketiga ialah konsep reuse. Okay, mengguna semula. Okay, so kita boleh guna semula bahan-bahan yang boleh dikita semula ini untuk benda lain. Contoh, ni ada bekas plastik ni, okay, yang dah habis. So saya boleh gunakan ni untuk buat apa saja. Okay, design, mungkin saya buat bekas simpan makanan lain ke. Contoh kan, saya beli makanan lain simpan dalam ni, okay, kepek ke apa semua tu. Ataupun mungkin saya letak simpan, mungkin kita tengok macam duit ke, buat tabung kan. Buat macam slip kat sini, tutup, buat tabung ke, untuk shilling. Okay, so ini paling-paling reuse. Kita guna semula bahan buangan tersebut untuk mengurangkan pembuangannya. Okay, so itu adalah konsep reuse. Okay, recycle, okay, reduce dan juga kita refuse. Okay, kita tolak. Okay, maksudnya kita tak gunakan bahan tersebut. Okay, so bagaimana kita nak tolak tu? Okay, so tolak ini berarti apa? Macam let's say lah, kita tengok macam instead kita apa ni, ditawarkan, okay, macam nak plastik ke apa semua tu, so kita boleh tak apa, tapi okay. Contoh macam kita ada bekal macam bag kan, kita pergi shopping kan, kita bawa kita punya bag sendiri. Okay, macam ni lah, kita ada bag sendiri sini. Okay, bag jute ni sebagainya.
Okey. So kita bawa beg kita sendiri, kita pergi shopping. Okey. So apa saja barang yang kita beli, kita masukkan dalam kita punya beg ni. Tak perlu kita nak minta plastik. So kita menolak penggunaan plastik ataupun kertas lah. Okey. So kita gunakan kita punya barang sendiri. Okey, itu ialah refuse. Okey. Dan last kali ialah recovery, pemulihan. Okey. So pemulihan macam mana pula? Okey, so pemulihan ni lah mana kita nak memastikan bahawa bahan buangan kita ni mencapai pada tahap sifar. Okay, so kita memulihkan kembali. So kalau ada benda-benda yang bahan buangan yang orang kita tengok macam dah berkarat ke ataupun dah macam teruk sangat ke, kita boleh buat recovery, pemulihan semula. Kita boleh repair balik. Contoh kita tengok ada motor lah apa semua tu yang kita tengok enjinnya masih lagi boleh digunakan pakai, cuma dah lama tak digunakan, dah berkarat. So kita boleh buat proses recovery. Okay, kita boleh betulkan balik, kita cantikkan balik dan sebagainya. Akhirnya kita boleh kita boleh hidupkan balik dia punya enjin tu dan motor tu boleh digunakan kembali. Okey. So kita boleh mengurangkan bahan buangan di sisa pelupusan sampah. Okey. So inilah recovery. So apa saja benda-benda lama, okay, kita boleh buat recovery dan kita boleh tengok dan kita boleh baiki dan kita boleh gunakan semula benda tersebut. Okey. So kalau dengar kat YouTube kan orang tengok macam apa, jumpa macam benda-benda lama, dia baiki lah, dia buang karat, dia betulkan balik semua tu, akhirnya boleh digunakan semula. Okay, so sangat-sangat applicable, sangat-sangat bagus untuk kita menggunakan dasar recovery ni. Alright. So inilah tentang yang ketiga. Yang keempat ialah kita tengok pada rawatan dan pemprosesan secara proses biologi. Di mana proses rawatan biologi ke atas sisa pepejal, okay, membolehkan sisa-sisa tersebut diubah kepada bahan organik yang bermanfaat seperti baja organik. So apa sahaja bahan buangan biologi atau sisa pepejal seperti lebihan makanan dan sebagainya, kita boleh buat baja organik, iaitu baja kompos. Okay? Kita gali lubang, kita buang dalam lubang tersebut, kita layerkan dengan tanah, okay? Dan kita layerkan dengan sampah tersebut dan kita dengan tanah, okay? Sampai penuh dan kita tutup dan biarkan dalam sebulan 2 bulan. Lama kelamaan dia akan menjadi baja kompos, baja organik yang kita boleh gunakan untuk pertanian. Okay? Sangat-sangat bagus. Okay? Yang kedua kita tengok apa? Dalam rawatan biologi kita menggunakan enzim, coenzim. Okey, kita boleh hasilkan daripada apa? Sisa buangan seperti kulit limau, okey, kulit lemon dan sebagainya, serai. Okey, jika kita biarkan untuk dalam satu larutan, okey, dia akan menapai, dia akan menghasilkan enzim yang dipanggil sebagai coenzim. Dan enzim ini boleh digunakan untuk pencuci meja, pencuci microwave dan sebagainya. Okay. Dan pada masa yang sama juga kita boleh menggunakan rawatan biologi dengan menggunakan bakteria-bakteria untuk merawat sisa-sisa biologi tersebut. Okay. Ini boleh memastikan bahawa alam sekitar kita dapat dijaga dan juga dapat dibersihkan dengan baik tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan. Okay. Seterusnya, pemprosesan yang dijalankan kepada sisa pepejal ini juga mampu menjadikan sisa ini sebagai sumber utama dalam tenaga yang boleh diperbaharui dalam bentuk tenaga biogesim yang mampu menggantikan bahan api fosil sebagai bahan bakar. Okey, so dekat tempat pelupusan sampah ini apa yang berlaku bila mereka ditanam dalam tanah? Okay, akan berlaku satu proses di mana ianya akan membebaskan gas-gas asli yang dipanggil sebagai metana. Okay, so inilah tenaga biogesim. Okay, daripada najis haiwan. Okay, so akan adanya atau akan wujudnya penghasilan gas-gas metana ini, di mana gas ini boleh digunakan pakai sebagai sumber tenaga yang boleh diperbaharui dalam bentuk konsep tenaga biogesim. Okay, dan kita boleh gunakan gas ini untuk menggantikan bahan bakar seperti petroleum. Okay, so inilah satu kaedah yang bagus juga kita menggunakan bahan buangan tersebut, terutama sisa pepejal seperti makanan ataupun najis haiwan dan sebagainya. Kita kedapkan dan kita akan gunakan hasil gas metana tersebut untuk menggantikan bahan api fosil dalam proses bahan bakar. Okay, so inilah antara aplikasi teknologi hijau, okay, dalam menangani isu sosio-saintifik bagi sektor pengurusan sisa dan juga air sisa. Okay, so kita akan take 5 bentar. Nanti kita akan sambung balik tentang sektor pertanian dan juga perhutanan. Okay.